Firullah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan lihat. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita tengok surah Al-Kautsar surah Al-Kautsar. Jadi ustaz guna YouTube sini jadi kemungkinan kalau pelajar yang baru masuk lambat tu dia tak detect nanti bagi tahulah, maklumlah. Okey, sebab ustaz paparan slide hilang macam mana boleh hilang, wallahu a'lam. Kita guna paparan YouTube lah. Okey, ustaz akan silent dia punya ni. Okey, Al-Kautsar. Tengok sini, Al-Kautsar maksudnya nikmat yang banyak nikmat yang banyak yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tahu anugerah yang Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, betul, benar, tetapi wajib disampaikan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat wajib pula sampai kepada tabi'in. Tabi'in wajib pada sampai. Begitulah generasi ke generasi sehinggalah kita pada hari ini. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Tidak akan dipesongkan dengan mudah-mudah seperti kitab-kitab yang lain. Telah dipesongkan oleh ahli kitab sendiri. Mereka pesongkan, mereka catat, mereka tambah, takut tambah, mereka kurang, macam-macam lah mereka buang pun ada kitab-kitab. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di mana kita bukan setakat Rasulullah SAW yang Allah berikan nikmat yang banyak, itu anugerah sebagai Rasulullah, sebagai mendapat makhluk yang paling disayangi lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling mulia. Tetapi kita sebagai umat dia juga Allah anugerahkan nikmat yang banyak. Kita di antara kaum umat yang mula-mula dihisap oleh Allah. Bermakna kita antara umat yang mula-mula masuk syurga. Sedangkan kita hidup yang lewat. Tak, umat lain mati belakang lah. Tinggal umat Nabi Muhammad. Tapi yang masuk awal syurga ialah umat Nabi Muhammad. Yang beriman dan beramal soleh. Jadi nikmat banyak yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad. Contoh kita tengok Lailatul Qadar lah. Umat lain mana ada macam tu. Lepas tu ada Al-Quran lagi, kita berada dalam umat Nabi Muhammad dapat syafaat lagi kubra nanti. Allah banyak lah. Tidak terhitung nilai dia, nikmat yang kita dapat. Rasulullah juga dan ada pandangan lain, dia kata Al-Kautsar ni maksudnya sebuah telaga di padang mahsyar nanti. Telaga Al-Kautsar di mana Rasulullah SAW akan beri minum kepada umatnya ketika dalam keadaan dahaga di padang mahsyar. Itu ada pandangan tafsir macam itulah. Tapi tak apalah, kita ambil nikmat yang banyak, sama jugalah. Itu yang kelebihannya Rasulullah SAW yang Allah berikan kepadanya. Okey, seterusnya kita tengok okey, pastikan seperti biasa subscribe ya. Subscribe channel Ustaz insya-Allah. Channel Ustaz insya-Allah. Okey. Okey, seperti biasa pelajar-pelajar kita dengar bacaan. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Okey. Seterusnya pelajar-pelajar kita kena tahu sinopsis. Apakah itu sinopsis? Ialah kandungan yang Allah turunkan. Surah Al-Kautsar ni apa dia kandungan? Ini sangat penting pelajar-pelajar. Kalau tidak pelajar-pelajar yang tahu, surah Al-Kautsar pula tahu gitu je. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mestilah ada mesej yang sangat besar yang nak sampaikan kepada kita. Walaupun surah ini antara surah yang paling pendek, 3 ayat je. Kita kena tahulah sebab Allah menurunkan surah Al-Kautsar. Tak? Jadi ada 3 Ustaz buat sini. Yang pertama sekali Allah nak beritahu kepada kita, Allah telah beri nikmat yang banyak kepada Rasulullah SAW pada ketika itu ya. Nak bagi tahu kepada Rasulullah bahawa Allah bagi nikmat yang banyak kepada Rasulullah walaupun diuji begitu hebat. Tapi Allah beri nikmat yang banyak sebab apa? Lepas pada Rasulullah wafat, Allah Akbar. Begitu banyak sekali Allah akan bagi kepada Rasulullah. Di atas dunia pun Allah bagi dia. Macam yang Ustaz cerita tadi lah. Dan kita sebagai umat dia, bila kita baca surah Al-Kautsar, jangan duk fikir Rasulullah sangat.
Kita pun tumpang tubuh Rasulullah lah. Kita dapat Allah bagi kita nikmat Islam. Berapa orang atas dunia atas sekarang ni bukan Islam. Kafir. Lahir dengan kafir. Kita tak. Allah sayang pada kita. Allah bagi kita ibu bapa kita orang Islam. Berikan kita pula asuhan didikan Islam dengan baik. Masuk mak tafi pula. Allah Akbar. Itu nikmat yang besar. Belajar-belajar. Belajar-belajar sedar ke tidak? Kita dapat iman dan juga ibu bapa yang baik, dalam keadaan yang baik, kita dapat ilmu. Kita boleh belajar Al-Quran. Allah Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, surah Al-Kawthar ni Allah nak cerita kepada kita ialah Allah menyuruh kepada kita untuk melakukan solat. Terutama solat fardu. Tak boleh tinggal lah. Dan buat sebaik yang mungkin solat fardu, terutamanya kita kena solat berjamaah. Kecuali surah dia tak bagi lah. JK surah masjid tak bagi atau lain cerita lah. Sebab dia ada SOP sekarang ni. Tapi kalau ada peluang, kita pergi semayang berjamaah. Jangan tinggal, terutama orang lelaki lah. Orang lelaki, orang perempuan dia tidak tu sangat. Orang lelaki kena solat berjamaah. Dan solat ditampur dengan solat-solat sunat yang lain lah. Solat witir, solat rawatib, jangan tinggal. Dua solat ni penting. Kemudian kita diwajibkan berkorban. Diwajibkan bagi orang yang mampu lah. Ada pandangan mazhab dia kata wajib ya. Bagi kita mazhab Syafi'i ni dia kata sunat muakkad saja. Sunat yang sangat dituntut untuk berkorban. Nanti kita bekerja nantilah. Bagi pelajar sekarang mungkin tak ada duit lagi lah. Tapi tak apalah, tolong ibu bapa kalau ada yang nak bahagian untuk berkorban, kena pergi tolong. Tapi sekarang ni SOP juga. SOP dah nak tolong-tolong pun bukan sebarangan. Tapi tak apalah. Pokoknya kita tahu bila keadaan kita kembali normal nanti, walaupun kita kata normal baru, tu normal. Normal ni normal. Kembali kepada kehidupan asal kita, kita kena pergi berkorban. Bila berkorban, kita kena pergi tolong sekali. Berkorban, bagi kita mazhab Imam Syafi'i ni, sangat dituntut berkorban. Dan dia menjadi amalan yang paling Allah suka pada hari raya lah. Hari raya haji, antara amalan yang paling Allah suka ialah melakukan ibadat korban. Seterusnya yang ketiga, Allah ceritakan orang yang menghina Rasulullah. Orang hina Rasulullah, maka mereka lah yang sebenarnya dihina. Sebab apa? Bila mereka mati, Allah Akbar lah. Penghinaan yang dahsyat sebab mereka tidak beriman. Dan dia hina Rasulullah ni sebab dia kata Rasulullah, dalam tafsir kita baca, dia hina Rasulullah sebab Rasulullah tidak ada anak lelaki. Memang benar Rasulullah tidak ada anak lelaki. Tak ada lelaki yang hidup lah. Hidup sehingga dewasa, sehingga boleh menolong Rasulullah dalam perjuangan. Yang lelaki tak ada. Yang ada yang perempuan saja. Yang perempuan. Tapi yang perempuan ni melahirkan anak lah. Melahirkan anak, lepas tu cucu Rasulullah. Maknanya keturunan Rasulullah tu hidup. Tidak putus sampai sekarang pun. Ada yang kata Said ke apa, di Malaysia panggil Said tu. Habib ke apa semua. Ini keturunan Rasulullah lah tu. Yang baik lah. Tapi kalau yang itu tak boleh juga. Maknanya keturunan Rasulullah ni ada lagi sampai sekarang lah. Tapi orang yang menghina keturunan Rasulullah, mereka tak tahu di mana lah. Mereka tak tahu di mana. Keturunan mereka sendirilah. Inilah. Okey, ini yang Allah nak sampaikan mesej tiga ni. Ini kelebihan Rasulullah. Dan juga kita umat Rasulullah. Yang Ustaz cerita tadi, mendapat kelebihan. Allah bagi kita dua ibadat penting di sini, iaitu solat dan juga berkorban. Berkorban itu simbolik lagi lah. Dalam kehidupan seharian kita, kena banyak kita berkorban. Bukan setakat kita menyembelih itu pada hari korban, tapi diamalkan pada hari-hari yang seterusnya ialah kita kena berkorban harta kita berkorban masa kita berkorban buah fikiran kita, usaha kita, buat kerja kita, tenaga kita, semua fikiran kita kerana Islam. Dua ibadat ni. Macam puasa dululah. Bulan puasa, bulan Ramadan lah. Satu madrasah untuk dididik kita, ditarbiah kita menjadi orang yang baik. Ini penting ya. Okey. Jadi Ustaz nak tengok sikit, takut ada pelajar yang tak boleh masuk. Ustaz buat secara besar lah ni. Semua boleh masuk Okey, Alhamdulillah. Nampak 3 orang je ni. Okey, mungkin lepas ni akan masuk Ustaz pasti tak boleh masuk rasa ni. Ustaz buat secara besar. Okey. Tak apalah, kemudian Ustaz akan kecilkan. Itu benar, tak boleh masuk. Okay, sebab tu jadi tak ramai tu. Okey, sekarang dah ramai dah tu. InsyaAllah masuk dah. Okeylah. Okey, seterusnya kita tengok pula berkenaan dengan apa lagi? Zuriat dia. Tak tahu dia. Okey, kita pergi lagi. Okey, kita tengok Cerakin Cerakin ini
kedua, kaedah kedua kita tengok yang cerakin macam mana di apa tu setiap perkataan dalam surah ini. Okey, kita tengok. Inna satu perkataan, inna dua perkataan ni. A'tayna satu perkataan, bukan a'tainaka. A'tayna satu perkataan, ka ni satu perkataan. Al-Kautsar satu perkataan, fa ni satu perkataan. Walaupun nampak dia macam bercantum pelajar-pelajar, yang ni satu perkataan and then ini satu perkataan. Okey. Di Rabbika okey, dia macam tu macam tiga tau. Macam tiga perkataan, macam satu perkataan. Tapi sebenarnya dia adalah tiga perkataan pelajar-pelajar. Dia adalah tiga perkataan. Li satu perkataan, Rabb kamu tahulah, Rabb ialah Tuhan, satu perkataan. Ka tu satu perkataan. Okey. Wa satu perkataan juga dan anhar satu perkataan. Okey. Inna kita dah jumpa dah, inna satu perkataan. Okey, ni mungkin pelajar agak sukar juga untuk menguasai lah ni. Syani'a satu perkataan, syani'a satu perkataan. Ka ni engkau. Satu perkataan ka ni. Ni satu ka juga ni, ka juga. Wa kamu tahulah. Okey, huwa satu perkataan, abtar satu perkataan. Okey. Jadi Ustaz harap kamu semua telah menguasai cerakin kalimah. Mencerakin kalimah. Setelah kamu menguasai sinopsis kandungan, kena tahu apa. Ustaz dah bagi tahu tadi. Kamu kena tahu surah Al-Kautsar ni besar. Allah Subhanahu Wa Taala turun. Jadi kena tahu apa sebab Allah turun. Tiga perkara tadi. Tiga perkara Allah nak cerita pada kita. Tiga perkara tadi ya. Bila kita dah bermotivasi, bersemangat untuk mengetahui surah Al-Kautsar ni apa kandungan dia. Surah Al-Kautsar ni apa kandungan. Jadi kamu kena tahulah nama-nama surah. Bukan setakat tahu nama surah, tapi tahu makna nama surah tu. Al-Kautsar maksudnya nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Okey, seterusnya cerakin kita dah menguasai yang kedua, itu cerakin kalimah. Seterusnya pelajar kita tengok maksud pula. Maksud kalimah. Pastikan pelajar ada buku teks lah kat depan tu. Nanti boleh tulis maksud dia secara harfiah ataupun secara prakata. Okey. Pelajar-pelajar dah bersedia semua? Dah makan pagi tak? Sidi dah makan pagi belum? Tak lagi. Patut macam tak lagi. Tak lagi Oh. Sarif pun belum makan lagi Baru bangun. Belum breakfast lagi. Kamu puasa hari ni? Bagus Zarif, kamu puasa bulan. Dah lah 10 awal kita disunatkan puasa 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Dia panggil, kamu biasa baca tak surah Al-Fajr? Wal fajri wa layalin ashr wa syafi'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Okey, apa maksud Al-Fajr? Wal fajr wa layalin ashr. Kamu tengok makna dia. Nanti dah. Antaranya ialah 10 hari yang awal. Allah sangat, maknanya dalam Islam ni, siang hari yang paling mulia sekali 10 hari. Iaitu 1 hingga 10 Zulhijjah. Ini hari paling mulia siang hari lah. Ulama tak pasal gitu Kalau malam, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu waktu malam berlaku. Bulan puasa. Itu malam yang paling mulia ialah malam Lailatul Qadar. Adapun siang hari yang paling mulia ialah 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Sekarang lah tak masuk sekarang ni. Kalau macam Zarif tadi, dia telah berpuasa sunat pada hari Khamis. Very good. Tak puasa. Okey, tak apalah. Mungkin orang lain orang lain yang berpuasa. Tak puasa tak apa. Disunatkan disunatkan. Tapi ambil dah lepas ni. Tapi jangan lupa 9 Zulhijjah tu, hari Arafah tu. Yang 9 Zulhijjah tu, jadi kena puasa lah. Okey. Semua boleh puasa hari 9 Zulhijjah, nanti hari Isnin, tak silap Ustaz, hari Isnin lah. Kita raya 10 hari bulan. 10 hari bulan tu haram tu. 10 hari bulan haram puasa. 11, 12, 13 Zulhijjah, 3 hari. Jadi 4 hari kita diharamkan berpuasa. Sebab apa? Sebab Allah suruh kita merayakan hari Aidil Adha. Sebab tu hari raya Aidil Adha ni lebih besar daripada raya puasa. Raya puasa one day only. But hari raya haji, we have 4 days. 4 days for we celebrate our hari raya haji.
4 hari diharamkan kita berpuasa sebab Allah suruh kita merayakan hari raya haji. Okey, kita balik semula ke pelajar-pelajar semua yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat catatan amalan oleh malaikat. Kamu nampak tak malaikat sebelah kanan sedang tulis pahala kamu tu? Tak nampak? Tak. Memang Ustaz pun tak nampak juga, tapi kita yakin ya, kiraman katibin. Setiap amalan akan dicatat. Okey, kita balik semula makna perkataan makna perkataan ni antara yang paling penting lah dalam bahasa Al-Quran. Okey, kita tengok inna a'tayna. Okey, kamu dah sedia pen nanti dalam buku teks nanti kamu catatlah. Inna tu maksudnya sesungguhnya. Alif nun saja. Inna sesungguhnya. Na tu dia gabung sebab tak ada syiddah, ada sabdu ya. Inna sesungguhnya. Na ujung tu kami. Sesungguh. Jadi maksudnya sesungguhnya kami. Boleh tulis. Catatlah, jangan tulis tu. Jangan tak tulis pula. A'tayna ialah kami telah berikan. Na di hujung tu. Na ni. Na yang ada tanda alif kecil ni. Sebab kita Quran Rasal Utsmani dia buat alif kecil dia. Okey. Na ni maksudnya kami juga. Macam na ni juga. Ni na kami. A'tayna. Okey, oleh kerana dia punya kata perbuatan di hujung ni, maka dia adalah kata perbuatan. Lepas kita akan tengok lepas ni kena ada telah. Kami telah berikan. A'tayna maksudnya kami telah berikan. Ka ni engkau. Ka ni engkau. Jadi sesungguhnya kami sekali lagi, kita apalah na ni na untuk ni. Sesungguhnya kami, okey, a'tayna kami telah berikan ke engkau engkau al-kautsar, nikmat yang banyak. Sesungguhnya kami yang ni pula kami telah berikan. Kalau kita nak buat betul terjemahan, kita kena buatlah. Sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau. Kalau bahasa Melayu lah. Okey. Sesungguhnya kami telah berikan engkau al-kautsar, nikmat yang banyak. Apa itu nikmat yang banyak? Kita telah bincang tadi lah. Nikmat yang banyak bukan dapat oleh Rasulullah saja, tapi kita sebagai umat dia dapat tumpang tuah juga Rasulullah lah. Kita dapat tumpang tuah Rasulullah. Di dunia, kita ada Al-Quran, boleh guna Al-Quran. Kadang-kadang kita rasa serabut lah. Tapi bila kita baca Quran, kita rasa tenang. Kita kena pastikan bila baca Quran, kita faham makna. Tak faham makna Quran pun tak apa. Tak faham Quran pun. Tapi, iyalah, takkanlah kita tak nak tahu dah apa yang Allah cerita pada kita. Ada kadang-kadang orang tu dia tak faham Quran, tapi dia baca, dia tenang, dia menangis. Baca tak faham apa tapi menangis. Itulah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Tapi apatah lagi, lebih lagi orang yang faham makna Al-Quran. Lagilah Allah bagi kelebihan pada dia. InsyaAllah. Ustaz tengok malaikat di sebelah kanan tu, banyak dia catat amalan pahala. Allahu Akbar. Yang kita dapat tengok di padang mahsyar nanti. Okey, seterusnya ayat yang kedua, pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar jangan bimbang lah. Surah Al-Kautsar ni surah pendek je. Tapi pendek pun kalau kita nak cerita, Ustaz, rasa sampai 1 hari lebih, sehari pun boleh nak cerita berkenaan dengan surah Al-Kautsar. Walaupun di surah yang pendek. Okey. Inna a'tainaka al-kautsar, kita terbincang tadi. Sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau, kata engkau, al-kautsar, al-kautsar yang banyak, nikmat yang banyak. Dikata sini nikmat yang banyak ya. Kepada Rasulullah dan juga kepada kita umat dia. Yang tadi Ustaz bagi tahu dah, nikmat yang Allah berikan kepada kita bila kita lahir, kita berada dalam agama Islam. Bila kita lahir, ibu bapa kita orang yang baik. Sebab tu dia hantar anak-anak dia ni belajar di Mahat Tafiz sebab dia nak suruh menghafal Al-Quran. Zarif, kau tak kira lah siapa-siapa lepas tu dia jadi akhlak yang baik. Ramai orang yang dapat nikmat Islam tapi tak dapat amalan yang baik. Sebab tu kita tengok hari tu ada orang Islam lah. Allah, Ustaz macam sedih, sangat sedih lah. Pergi bunuh diri. Kan ramai juga orang Islam bunuh diri. Kita tengok orang Cina, orang India je. Cina, India ikut dia lah. Sebab dia tak ada agama. Dia agama dia macam tu. Tapi orang Islam ada juga bunuh diri. Dia letak Allah di mana? Letak Allah di mana? Maknanya dia ni Allah bagi dia Islam. Tapi dia tak boleh nak tidak boleh melepasi cabaran, ujian yang Allah berikan kepada kita lah.
Rugilah orang macam tu ya. Dapat Islam tapi bunuh diri. Sayang. Tapi kita alhamdulillah kita dalam ilmu, sentiasa dalam majlis ilmu, sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, mari kita bergerak ke pelajar-pelajar. Bergerak ke mana? Bukan merentas negeri. Nanti mahu apa boleh pula. Kita bergerak kepada ayat yang kedua. Okey, fasalli li rabbika wanhar. Okey, fa tu maksudnya maka fa. Atas fa sebutir ni, walaupun dia berjengkit dua ni, bercatung dua ni tak macam kembar siam ni, Siamese twins, macam kembar siam, tapi bukan. Dia ni satu kalimah, dia ni satu kalimah. Okey, fa ni namanya maksudnya ialah maka. Maka solli ni maksudnya engkau bersolatlah. Guana pula bersolatlah lah. Allah tu sebab dia adalah kata perbuatan suruhan. Kita akan tengok lepas ni ya. Jadi fa maka solli engkau bersolatlah. Pastikan pelajar tulislah dekat buku buku bahasa Quran tu. Okey. Boleh ya? Bagi yang tak dapat lagi, kena berjumpa dengan Cikgu Tengku. Hari Ahad dia biasa dia pergi ke sekolah untuk dapat buku tu. Rugilah kalau tak dapat. Okey, fa solli. Solli ialah engkau solatlah. Li atas li ni maksudnya kepada. Li ni kepada. Li kepada Rabbi Tuhan. Cuba lagi ka. Ka ni ada 3 sini tak? Nikah. Kalau tak tahu ka ni maksud apa, sakitlah dia ni. Ka ni maksudnya engkau. Okey, wa ni maksudnya dan. Anhar ni maksudnya engkau berkorbanlah. Kau tulis. Engkau berkorbanlah. Sebab dia juga adalah kata perbuatan suruhan. Dua ni Ni kata perbuatan suruhan, ini kata perbuatan suruhan juga. Fi'il amar. Okay, jadi maka engkau bersolatlah kepada Tuhan engkau, yakni Allah lah, dan engkau berkorbanlah. Berkorbanlah tadi. Itulah dalil yang menunjukkan bahawa kita mesti mengerjakan ibadat korban pada 4 hari tersebut. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. 4 hari lah. Pada hari Tashrik. Jadi kita kena ikut kita lah. Nak raya pertama pun tak apa. 11 Zulhijjah pun tak apa. 13 Zulhijjah pun tak apa. Jangan 14 Zulhijjah sudah lah. Ataupun 9 Zulhijjah. Cepat pada orang. Itu tak sah lah. Sebab 4 hari saja. Rajin sangat lah. Sampai 14, 15 dia buat lagi. Itu jadi korban dah. Tak jadi korban. Dia jadi sembelih biasa lah. Tidak jadi korban yang macam anhar yang Allah perintahkan ini. Jadi perintah sini ulama mazhab kita dia adalah perintah sangat dituntut, ia tidak bukan sunat muakkad ya. Okey. Innasya. Okey, kita dah masuk ayat yang ketiga. Okey, saya ulangi balik. Inilah dalil anhar, inilah ayat dia menjadi dalil bahawa kita menyembelih lembu ke apa semualah. Lembu ke, unta ke, kau ada pelajar dan menyembelih unta. Ada, tak ada. Di Malaysia payah sikit lah. Tapi boleh Zarif. Contohnya kena ambil lah. Kamu boleh buka dalam Facebook, banyak ustaz tengok ada syarikat-syarikat tertentu ya. Syarikat yang dipercayai lah, jangan ambil yang tak percayai. Dia tengok dia boleh korban korban di Palestin. Di Palestin berapa puluh ribu ustaz, 25,000 lebih gitulah untuk seekor unta. Seekor unta. Ada satu negeri tu lembu dengan unta lebih kurang sama je harga. Di negara Arab lah biasalah sebab unta banyak. Lembu mungkin tak ada kat sana. Jadi lebih kurang sama mahal lembu dengan unta. Sebab kita unta memang mahal lah kalau ada. Payah dah sekarang. Dulu ada orang korban unta. Dia bawa unta khas daripada Australia, di mana dah gitu dia bawa. Dia ambil unta tu dia bawa ke Malaysia. Lepas tu dia jual lah. Dia pakat lah. Ambil satu bahagian, 7 bahagian kan. Kalau unta tu harga dia 12,000, kira lah berapa? 7 bahagian tak? 7 bahagian kita letak 21,000 lah harga unta. 3,000 seorang satu bahagian. Unta ni payah sikit tempat kita. Kamu pernah tengok tak Zarif cara orang menyembelih unta Zarif? Tak. Allah Zarif, kamu buat apa ni? Okey, lepas ni kamu tengok buka jalan YouTube ya. Menyembelih unta, cara menyembelih unta. Dia bukan sembelih macam lembu Zarif. Dia beroboh lagi ni lembu macam kita buat lembu tak. Kita dekat tekuk. Dia bukan macam tu. Dia unta ni dia cocok dia cari cocok. Dia ada pisau dia tu. Pisau lain lah macam-macam kita. Dia tajam.
Dia cocok dekat aurat tekak dia ni. Nanti kamu tengok cara menyembelih unta. Boleh guna kaedah gitu. Sebab unta ni nak perebuh dia bukan mudah. Tak? Dia bukan macam lembu. Lepas tu tekak dia, tapi tekak dia tu mudah lah kita nak tahu kan. Tapi dia biasa, dia sembelih cara berdiri gitu je. Kita boleh tengok cara menyembelih unta. Okey, lepas tu binatang-binatang apa lagi yang boleh disembelih? Selain pada lembu, kerbau boleh, kerbau. Tak? Unta lagi apa lagi? Biri-biri boleh, kibas. Kibas ni macam mana? Dia macam biri-biri sikit. Kambing, tu boleh lah. Okey. Rusa boleh tak rusa? Boleh rusa. Rusa tak boleh tak? Rusa tak boleh. Ataupun haiwan kacukan boleh tak? Kita kacuk lembu dengan kerbau. Dulu ada dia panggil lembu dengan kerbau, dia panggil apa tu? Boleh. Kalau kacukkan dulu tu. Kalau seladang boleh tak? Seladang tu kacuk dulu. Seladang. Okey, biasa tak boleh itu dah. Yang biasa tu lah. Lembu, kerbau, apa tadi? Kambing, kibas, biri-biri ataupun unta. Okey. Seterusnya kita tengok ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, inna sya. Okey, inna. Inna maksudnya sesungguhnya. Sama dengan inna ni. Sebenarnya inna ni dia bercantum dengan kamina. Jadi inna. Okey, jadi inna saja. Okey, yang ni maksudnya sesungguhnya. Sesungguhnya. Ni taukid kalau kamu tengok Lutfi, kalau kamu tengok dalam buku formula, dalam buku teks kita tu di hujung sekali ada buku formula lah. Inna ni masuk dalam, dia panggil haraf atau berkata fungsi taukid. Taukid ni maksudnya penegasan. Allah nak beri penegasan kepada hamba-Nya, maka Allah guna taukid. Contohnya inna. Okey, inna maksudnya sesungguhnya, syani'a. Syani'a ni ialah kata nama. Maksudnya ialah orang-orang yang membenci. Orang-orang yang membenci. Syani'a maksudnya orang-orang yang membenci. Kata nama lah, macam kata nama kan. Okey, ka engkau juga. Orang yang membenci. Engkau maknanya membenci Rasulullah lah. Dalam konteks kita sekarang hari ni, orang yang membenci para ulama. Orang yang membenci orang yang berjuang dengan agama Islam. Ada juga orang benci orang berjuang agama Islam. Adalah. Setiap zaman akan berlaku gitu. Kalau zaman Nabi, musyrikin Mekah lah. Yang tak beriman tu, dia benci kepada Rasulullah. Abu Jahal tak usah cerita lah. Abu Lahab, bapa saudara dia, sangat benci Rasulullah. Kalau boleh nak bunuh, selalu. Okey. Sehingga terpaksa Allah buat hijrah lah. Peristiwa hijrah. Rasulullah terpaksa pergi hijrah ke Madinah. Bencinya mereka kepada Rasulullah. Zaman kita sekarang, orang yang benci para ulama. Orang yang benci kepada pejuang-pejuang Islam. Orang yang benci kepada orang yang nak menegakkan kalimah Allah. Nak sebarkan Islam. Orang benci kepada Ustaz Abid Liu tak? Ustaz Abid Liu ni kita tengok bagus lah dia tak? Dia daripada orang kafir dulu dia tu. Lepas tu masuk Islam, sungguh dia. Dia belajar, tak silap Ustaz dia belajar di Pakistan. Sungguh dia belajar sana. Lepas tu, Allah bagi dia ilmu lebih pada kita Islam dah. Berapa orang dah masuk Islam kerana dia tak? Jadi orang macam ni kita tak boleh nak itulah. Maknanya dia bagus lah. Sahabat Islam. Kita suka pada dia. Kita hormat pada dia tak? Sayang pada dia. Okey, jadi setiap zaman ada orang yang baik ni dibenci oleh orang yang musuh Islam. Biasa berlaku. Okey, jadi orang yang membenci Rasulullah, huwa dia abtau. Abtau ni maksudnya yang terputus. Terputus maksudnya dia benci tu, dia masa tu dia hina Rasulullah. Dia kata Rasulullah, dia kata tak ada anak apa lelaki. Sebab orang musyrikin Mekah masa tu anak lelaki ni sangat penting sebab dia anak lelaki ni boleh memberi kekayaan kepada keluarga. Anak lelaki lah yang menjadi kita kata menjaga keluarga. Jika bapa dia tak ada kan, anak lelaki lah. Jadi bila Nabi Muhammad Rasulullah ni bukan tak ada anak lelaki, ada anak lelaki. Tapi anak lelaki dia mati kecil lagi. Mati kecil, dalam umur 2 tahun. Meninggal, lepas tu umur 4 tahun. Macam. Sebab tu kalau kita tengok Rasulullah ni antara gelaran diberikan dia, nama dia Rasul. Kehadiran insya-Allah Ustaz akan bagi lepas ni kamu fokus pada ni dulu. Kuliah kita di pagi ni. Jadi sabar Okey, fokus kepada kuliah dulu. Okey. Apa tadi lupa dah Ustaz.
apa tadi? Anak lelaki. Sebab tu Rasulullah SAW juga digelar dengan nama Abu Qasim. Sebab apa digelar dengan nama Abu Qasim? Sebab anak Rasulullah, sulung Rasulullah namanya Qasim, anak lelaki. Tapi dia meninggal ketika kecil, umur 4 tahun gitulah. Dia meninggal. Begitu juga Rasulullah ada anak lelaki namanya Ibrahim. Tapi meninggal waktu kecil juga. Sebab tu kafir Quraisy ni kata berat dah Muhammad, Tuhan membenci kamu. Macam surah Duha lah. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia tidak, Allah tidak benci kepada Rasulullah walaupun turun lambat. Surah Duha, insya-Allah kita tengok. Tapi di sini ceritanya orang yang benci Rasulullah ni sebenarnya huwal abtar. Dialah yang terputus. Terputus hidayah paling besar sekali lah. Kalau putus keturunan tak apa lagi lah. Ada kahwin tak dapat anak, lepas tu mati. Tak ada keturunan lah dia. Tapi dia Islam. Tapi dia buat kebajikan yang banyak. Tak apa. Yang ni, huwal abtar ini ialah terputusnya hidayah Allah. Mati dengan keadaan kafir. Allah. Macam Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Dibunuh oleh sahabat. Bunuh, dipacung kepala dia. Ni Abu Jahal. Terputus hidayah Allah. Terputus nikmat Islam. Ni dahsyat ni. Paling teruk sekali ya. Dan orang-orang zaman tu, zaman kita, zaman siapa dia yang menentang Islam. Yang terkenal antaranya zaman kita ni ialah zaman kita, tapi tak ada dengan kita. Kama Atatürk ni ialah bapa. Dikatakan bapa kemolenan Turki. Walau dia lah yang memusnahkan kerajaan Islam. Kerajaan Turki Osmaniyah. Yang dibina begitu lama, beratus tahun. Antara kebanggaan, kejayaan kerajaan Turki Osmaniyah ialah Sultan Muhammad Al-Fatih itu telah berjaya membuka kota Konstantinopel. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis ya, sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera yang dapat membuka kota Konstantinopel. Pada itu pada zaman sahabat ketika berusaha untuk membuka kota Konstantinopel, tapi tak dapat. Sebab orang Kristian pada masa itu menggunakan strategi, beratus tahun mereka bina strategi. Tak boleh di udara tak ada. Masa tu tak. Di darat tak boleh masuk dengan geografinya, dengan bentuk geografinya dan lain-lain lah. Ada bukit apa semua. Dalam apa tu di kawasan laut pun tak dapat. Sebab dia letak rantainya. Baca cerita Sultan Muhammad Al-Fatih memang menarik sekali. Sangat memberi motivasi kepada pelajar-pelajar macam kamu ni. Nak berjaya. Sultan Muhammad Al-Fatih memang bagus cerita dia sebagai motivasi. Jadi begitu sukar tak? Jadi apa pula Ustaz nak cerita tadi? Sampai Sultan Muhammad Al-Fatih dia lupa pula. Apa benda Lutfi? Ustaz lupa pula. Kejayaan umat Islam tak? Okey, tak apalah. Benda tak ada poin, tak ada, lupa pula poin sebelah tadi. Okey, jadi apa dia Lutfi? Tak ingat juga Lutfi. Okey, tak apalah, bermakna belanja sendiri. Okey, tak apalah. Okey, Ustaz ingat balik lah. Allah bagi ilham balik lah. Okey, jadi itu yang apa tu dikenali sebagai Mustafa Kamal Atatürk. Mustafa Kamal Atatürk ni tak tahulah Islam ke tidak, tapi perangai Ustaz rasa macam bukan Islam aja. Dia yang memusnahkan kerajaan Turki Osmaniyah. Yang kita bincang tadi yang begitu hebat menguasai dunia pada ketika itu. Tapi lepas tu dia rombak habis. Dia pakat dengan orang Yahudi, menyebabkan Atatürk menyebabkan kerajaan Turki Osmaniyah akhirnya jatuh. Jatuh pada tahun 1930-an gitulah. 20-an ke 30-an lebih kurang gitu. Sayang nak bangkit semula pelajar-pelajar Islam, nak bangkit semula payah dah. Tapi kita tengok era sekarang ni Islam dah mula bangkit dah. Hari tu di Mesir tu kita ingat boleh bangkit, rupa-rupanya dia yang Dr. Mursi Dr. Mursi tu kita ingat tu kebangkitan Islam lah. Kita masa tu Allah nak Islam balik dah, Islam balik. Tapi musuh-musuh Islam tidak diam mereka tidak diam. Mereka guna Islam juga untuk memusnahkan Islam. Akhirnya Dr. Mursi ditangkap lah. Matilah penjara Dr. Mursi. Kebangkitan tapi tak apalah, insya-Allah. Tak lama lagi insya-Allah Islam akan naik kembali memerintah dunia. Kalau boleh ada sistem khalifah macam dulu macam kerajaan Osmaniyah tadi. Jadi Mustafa Kamal Atatürk ni dia ni terputus hidayah. Kenapa dia memusnahkan
kerajaan Turki Uthmaniyah tu. Dimusnahkan Islam lah. Lepas tu Islam pun jadi kurang terumbang ambing. Negara-negara Islam pun pecah habis pecah habis. Negara Arab sendiri tu pecah. Kalau tengok dulu belajar sejarah, negara Arab tak besar. Bukan tak banyak negara macam sekarang ni. Tapi mereka pecah-pecahkan negara Arab tu jadi kecil dan mereka menaikkan semangat kebangsaan. Jadi Arab ni lupa dah semangat persaudaraan ini menjadikan Islam payah nak naik payah naik. Sebab apa? Masing-masing dah pecah negeri tu, dia semangat negeri itu sehingga sanggup berperang. Macam dulu Iran Iraq perang berpuluh tahun juga, berbelas tahun juga perang Iran Iraq. Lama juga lah. Negara-negara Kuwait pun pernah diserang, macam-macam lah jadi perang sama-sama negara Arab gitu. Sebab apa? Sebab dimainkan oleh orang Yahudi. Jadi orang macam ni dia tidak akan mendapat hidayah kerana dia memusnahkan Islam. Okey, itu maksud abtar berlaku zaman Nabi dan berlaku juga zaman kita sekarang ni. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, penguasaan seterusnya pelajar-pelajar ialah penguasaan kamu kena tahu apakah itu jenis kata. Jenis kata ni ada 3 saja. Betul tak pelajar-pelajar? Betul. Ada 3. Apa dia 3 tu? Partikel. Kata partikel, kata partikel lagi? Kata nama. Kata nama lagi? Kata perbuatan. Kata perbuatan. Bagus. Jadi 3. Dalam Quran ni tak salah pergi mana-mana pun. 3 ni je. Pecahan dia 3 je. Cuma dalam pecahan tu dia ada pecahan-pecahan lagi lah. Tapi yang kita kata yang induk dia yang menjadi dia punya utama dia, main dia ialah 3 ni je. Kata nama, kata perbuatan dan kata fungsi ataupun kata partikel. Yang paling banyak sekali lah kata nama yang menguasai kata nama. Yang kedua kata partikel lah. Kata perbuatan ni banyak juga, jarang-jarang lah. Ada juga banyak juga kata perbuatan. Tapi yang paling banyak maksud kita. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, inna Ustaz dah bagi tahu tadi. Inna ialah kata perbuatan. Inna ialah kata partikel. Yang mana orange sini ialah kata partikel. Ustaz nampak besar lah. Saya rasa tak ada orang masuk dah ni. Sedap sikit lah besar ni lah. Okey, kalau tengok sini, inna maksudnya, warna orange ni kata partikel, inna. Dia adalah haraf taukid. Ataupun dikenali sebagai, kejap. Haraf taukid ataupun dikenali sebagai kata partikel, penegasan. Ni kami kami. Kami ni warna biru. Ganti nama diri ialah isim ataupun kata nama diri ialah termasuk dalam kata nama lah. Yang warna hijau ialah kata perbuatan. Kata perbuatan. A'tayna. Sebab dia di hujung, maka dia adalah kata perbuatan lepas. Fi'il madhi. Ataupun kata perbuatan lepas. Mudah je. Kita hafal je. Okey, engkau ganti nama diri, maka dia adalah kata nama. Okey, Al-Kautsar. Macam mana kita nak tahu Al-Kautsar ini kata nama? Sebab dia alif lam kat depan. Okey, setiap perkataan yang ada alif lam kat depan memang macam ni. Betul, ada alif lam. Maka dia adalah kata nama. Kata nama. Okey. Okey, warna orange fa, maka kata particles hijau ni ialah kata perbuatan. Tapi yang ni tak ada apa telah. Sebab ini kata perbuatan lepas. Ini bukan kata perbuatan lepas. Ini ialah kata perbuatan suruhan. Macam mana kita tahu kata perbuatan suruhan? Amal. Kerana di hujung dia ada lah. Di hujungnya ada lah. Macam ni. Lah. Engkau berkorbanlah. Engkau solatlah. Kau berpuasalah. Kau melakukan ibadat hajilah. Kau berpuasa sunatlah. Kau... apa lagi? Okey. Aku solatlah. Dalam bahasa Quran tidak ada, bahasa Arab tidak ada aku solatlah. Kita tak boleh perintah diri kita. Sebab tu fi'il amal ni hanya berlaku kepada orang yang berhadapan dengan kita. Orang yang duduk di hadapan kita, yang berada di hadapan kita, kita boleh perintahkan dia. Adapun diri kita sendiri tak boleh kita perintah. Jadi tidak ada fi'il amar atau kata persuruhan untuk diri sendiri. Macam aku solatlah, tak ada. Ataupun aku berkorbanlah, tak ada. Aku berpuasalah, tak ada. Ataupun orang yang tidak berada dekat dengan kita, dia berada di lain tempat, dia panggil ghaib, yang tidak ada. Dia panggil ganti nama diri yang ketiga. Contohnya mereka dia, tidak ada fi'il amal. Jadi kata perbuatan suruhan ni hanya berlaku kepada orang yang berada di hadapan dengan kita.
Contoh kita nak bagi arahan kepada orang yang tak ada dekat kita. Kita kata, dia solatlah. Mana boleh mengatakan tu. Dia solatlah. Mana boleh, dia mana tahu. Tadi tak boleh. Okay, kalau engkau solatlah boleh sebab engkau ni berada di hadapan kita. Engkau berdua solatlah. Ataupun kamu semua solatlah. Boleh. Walaupun ramai sebab dia berada di hadapan kita. Macam guru kita lah. Duduk dalam perhimpunan. Engkau semua diam. Boleh dah. Engkau sebab semua kena diam belakang. Sebab di hadapan dia. Boleh tak dia bagi arahan kepada orang tak belakang dia? Orang Jepun diamlah. Mana boleh, orang Jepun bukan duduk sini. Contohnya. Jadi tak boleh. Jadi dia hanya berlaku kepada orang di hadapan kita. Okey, kata suruhan. Ada kata perbuatan suruhan sebab ada lah sini. Okey, yang ni saya tak banyak lah. Yang ni kamu hafal je lah. Hafal dengan mudah. InsyaAllah boleh hafal. Okey, jangan kita bicara tadi. Syani'ah. Syani adalah orang-orang yang membenci. Orang-orang yang membenci, dia maksud kata nama lah, orang yang membenci. Membenci engkau. Engkau ni maksudnya Nabi Muhammad lah. Kalau dalam konteks kita pada hari ini, orang yang membenci orang yang berjuang Islam. Okey, dalam konteks kita hari ini, kas ini itu orang yang benci kepada penjuang Islam. Tapi Rasulullah tadi orang musyrikin Mekah lah. Okey, huwa dia ni ganti nama diri, maka dia adalah kata nama. Warna biru ni semua kata nama. Yang ni kenapa kata nama? Sebab kita boleh tahu ada alif lam di pangkal kalimah ni. Okey. Jadi Ustaz rasa kita boleh pergi ke depan lagi. Kita tengok cara detail. Kita tengok cara detail. Okey, kata nama. Macam mana kita nak kenal kata nama? Macam mana kita nak? Okey. Macam mana? How we want to recognize, how we want to know about isim. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil nouns. Tak? Macam mana kita nak tahu? Tak? Macam mana kita nak kenal kawan kita? Kita kenal lah kawan kita. Hidung dia macung. Tak? Mata dia kita tahulah. Kawan kita. Okey. Kata nama macam mana kita nak kenal kata nama? Okey. Pertama tadi kita tengok dari segi tanda dan makna. Dari segi tanda, di hadapan kalimah ni dia ada alif lam. Alif lam. Maka dia mesti adalah kata nama. Alif lam. Okey, ataupun dia ada tanwin di hujung dia, di hujung kalimah. Tadi di awal kalimah, di hujung kalimah dia ada tanwin, tak kira lah baris depan ke, baris bawah ke, baris atas ke. Tetapi sini tak ada contoh. Tak apalah tak ada contoh. Mungkin dalam surah yang lain kita akan jumpa insya-Allah. Atau mereka kata baris bawah, di hujung kalimah. Di hujung kalimah tu ada baris bawah. Di sini pun tak ada juga. Ni ada sini, Rabbi. Rabbi ni adalah Rabbi bagi bawah ni. Maka dia adalah kata nama. Boleh. Itu melalui tanda, melalui simbol dia. Yang kedua ialah melalui maksud. Melalui maksud contohnya macam ni mak yang banyak lah. Engkau ganti nama diri. Engkau, mereka, aku, engkau berdua, mereka, semua, mereka lah. Kami. Okey, semua itulah ganti nama diri. Semua ganti nama diri adalah kata nama. Contohnya huwa dalam surah ni huwa. Kami. Okey. Dia, kami. Okey, itu maksud ganti nama diri adalah maksud dalam kata nama. Ataupun dalam bentuk orang yang membenci, orang yang terputus, orang yang diberi nikmat, orang yang orang kafir, orang yang ingkar, orang yang beriman, orang yang beramal. Okey, bentuk-bentuk macam ni ialah kata nama. Orang yang bijak, orang yang disayangi oleh Allah, diredai oleh Allah. Sebab kata nama lah tu. Okey, dari segi maksud. Okey, kita pergi lagi pelajar-pelajar yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pula kata partikel ataupun harf. Okey, dia biasa pendek aje. Dia tak panjang-panjang. Perkataan ni tak panjang. Contohnya inna dalam surah ni. Sesungguhnya. Ataupun dan wa ni dan lah. Dan termasuk juga dalam harf. Dan pendek aje. Fa, maka pendek aje. Li ni bagi pun boleh, kepada pun boleh. Ini kadang-kadang maksud tu dia berubah juga. Kamu kena tengok pada surah tu lah. Tapi kita surah lazim ni mudah je sebab kita boleh hafal. Tak? Mungkin bila kita baca Quran tu, tengok surah-surah yang lain. Yang tu kita kena tengok dari segi apa tu makna dia lah. Okey, di sini kita guna li ni. Kita guna. Kita pernah jumpa li ni dalam surah Al-Fatihah pun ada. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji kepada Allah. Boleh lah tak? Kesesuaian tengok. Li Rabbi. Kalau sini fasalli li Rabbi. Maka engkau bersolatlah kepada Tuhan engkau. Bersolatlah. Engkau bersolatlah. Kita solat tu kerana tujuan untuk menyembah Allah.
Wadan anhar tadi berkorban. Berkorban pun sama juga. Kerana Allah. Kalau kerana lain tidak sah. Tidak sah. Dia jadi bangkai. Bangkai tak. Dia sembelih. Kerana apa ni? Kerana sampai sekarang tak ada dah. Kalau zaman dulu pelajar-pelajar, orang Islam dia orang Islam. Bukan kafir orang Islam. Dia panggil dia puja pantai. Puja pantai sebab apa? Takut terima bala bencana. Maka dia buat puja pantai di araknya. Masa itulah masa dulu maka orang tak tahu. Perkara khurafat. Itu juga yang berlaku di mana dulu yang berlaku tsunami tu di Indonesia tu di Palu. Ada buat cerita lah. Betul Allah Alam lah. Palu telah di Palu. Antaranya ialah perbuatan masyarakat di situ dia beragama Islam. Agama Hindu pun ada, agama Islam pun ada. Mereka menyembelih tu dia buat sembelihan binatang tu kan makhluk lain. Dengan harapan makhluk tidak mengganggu mereka. Fahaman yang salah. Salah. Sebenarnya jin aja tu menipu tu. Dia percaya benda-benda karut tahayul macam tu. Tak boleh kita orang Islam itu. Dia rosak akidah kita. Jadi berkorban kerana Allah. Berkorban kerana Allah. Kalau bukan berkorban kerana Allah maka tidak sah. Jadi bangkai. Okey, seterusnya kita tengok pula pelajar-pelajar yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu semua ni telah berkorban sebenarnya walaupun kamu lapar tak. Lapar walaupun tak puasa. Paling makan tu. Cepat berpuasa. Berbuka pula. Okey. Jadi kamu teruskan juga belajar Al-Quran bersama Ustaz Fendi. Alhamdulillah. Kita masa 9.20 dah. Ya Allah, cepatnya. Ustaz nak tunjuk kamu main game sebenarnya. Okey, kata perbuatan. Kata perbuatan ni tadi kita tengok ada satu contoh kata perbuatan. Ada dua. Satu a'tayna kami telah berikan. Maka dia kata perbuatan lepas. Sebab kami telah berikan. Kami di sini maksudnya Allah lah. Kenapa pula Allah guna kami? Allah kan satu, kami ni ramai. Macam mana ni kami telah berikan Allah guna? Ni kena tengok tafsir. Pertama, ditafsirkan bahawa bila Allah guna kami, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kehebatan dia. Kehebatan macam kita lah dah. Kita nak bergaduh seorang takut, kita pun ajak ramai-ramai. Okey, jagalah mu, kami mari ramai-ramai. Menunjukkan kemegahan, menunjukkan kekuatan kita lah. Maka digunakan perkataan kami. Ini biasa dalam bahasa Arab. Jadi Allah menunjukkan kemegahan dia. Itu yang pertama lah. Tapi ada juga ulama yang mentafsirkan bahawa Allah menggunakan para malaikat. Maknanya memanglah semua itu daripada Allah belaka. Tapi Allah gunakan para malaikat. Jadi Allah gunakan macam kami semua. Dia guna macam tu. Ada juga yang mentafsirkan macam tu. Tapi tak apalah. Dua-dua tu rasa betul belaka. Tak ada masalah. Okey, fa. Okey, jadi ialah kata perbuatan suruhan. Tadi kita telah bincang, kena ada lah. Kena ada lah. Format kita akan guna engkau solat lah. Kemungkinan dalam terjemah lain dia terus buat je solat lah, korban lah macam tu. Dia tidak menggunakan ganti nama sini macam ni. Tapi dalam sistem kita akan guna ni. Engkau solat lah. Engkau berkorban lah. Kita akan guna ganti nama diri. Okey. Jadi seterusnya pelajar-pelajar, Ustaz pasti pelajar-pelajar semua tidak sabar untuk bermain game. Bermain game. Ustaz tak pasti Ustaz dah masuk ke belum lagi game sini. Nanti kamu tengok ruang komen. Kalau Ustaz tak masuk pun tak apalah. Nanti Ustaz akan masuk. Ustaz tak masuk lagi ni. Nanti Ustaz tak cari. Nanti kamu tengoklah. Allah Akbar. Nanti Ustaz tengok. Kalau ada itu Ustaz akan masuk. Yang kedatangan tu insyaAllah Ustaz akan masuk lepas ni. Ustaz sempat Ustaz nak buat. Nanti kamu masuklah kedatangan tu. Ustaz nak tengok game dulu. Game tu dah siap lah. Abang kita daripada pelajar Uniza. Dia praktikal di MTT. Jadi Ustaz suruh buat game A'tayna dah ada dah. Ustaz cari. Siapa pula yang buat hari tu? Sabar kejap. Yang katakan kejap. Ustaz nak tengok siapa yang buat surah Al-Kausar hari tu. Ustaz dah buat dah, insya-Allah pagi esok kamu hari Jumaat nanti dalam pukul 9 pukul 10 macam tu lah lebih kurang. Ustaz nak buat live melalui Facebook insya-Allah kalau jadi. Doa-doa supaya jadi. Surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah. Kita guna surah lazim, kita guna surah As-Sajadah kemungkinan ataupun surah Al-Kahfi Ustaz akan guna. Okey, surah Al-Kausar siapa yang buat ni? Ustaz cek. Dalam jadual sebelum ni.
Okey, tak ada sini. Siapa dia yang buat surah tu? Kali tu Ustaz dah siap dah surah Al-Kausar. Macam mana tak ada sini? Tak apalah Ustaz cuba tengok dalam apa tu, dalam YouTube dalam ni. Okay, kita keluar sekejap Kita pergi kepada masya-Allah Ustaz nak buat. Ustaz kena keluar dulu lah. Ustaz nak tengok game Al-Kausar. Okey, pelajar-pelajar, ini macam mana Ustaz kena buat Ustaz kena keluar dalam tu. Kena satu lagi, kena keluar ni. Dia kena masuk ni. Macam mana? Kita ada dua lah. Satu untuk ni, satu habis pula ni nyanyi. Ya ni rasa ni. Kalau keluar yang ni macam mana Ustaz kena tukar dalam tak boleh yang ni Ustaz kena keluar dulu yang ni. Keluar yang ni nak cari game sebenarnya ni. Tak apalah, kita cuba cari. Kalau dapat lah. Tak dapat ni kita ni window. Allah, ni sama juga. Another account lah ada, insyaAllah boleh kot. Tak boleh masuk. Macam mana? Tak boleh masuk ni. Okey lah, tak boleh pula. Sepatutnya ada dalam ni. Okey. Kalian insya-Allah Ustaz akan bagi kemudian insya-Allah. Ya ni boleh pula. Ni ada ni. Kamu semua nampak ke? Nampak. Okey, nak betul lah kalau nampak ni. Tapi yang ni okey. Surah Al-Kausar okey insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah Ustaz akan bagi game pada kamu satu di surah Al-Kausar ini kamu boleh bermain game. HP-nya kamu suka main game ya? Siapa suka main game? Jadi kamu tengok arahan di sini, nanti Ustaz akan bagi link pastikan anda menggunakan hafalan. Kalau boleh jangan guna buku lah. Kalau guna buku dah aci memang laju. Guna hafalan kamu yang kamu ingat dalam kepala Yang kedua, masa diberikan 2 minit. Tak lama ni 2 minit je. Lepas tu ada jumlah soalan, ada 13 soalan kita tengok soalan dia. Kita jawab sama-sama Tapi sebelum tu kamu boleh pilih di sini Ada banyak sini dia punya permainan ni. Contohnya kamu suka space, kamu boleh main space. Dia game tu tak sama, cuma dia punya ni lah, dia punya pemandangan dia berkenaan dengan space. Okey, kita dah bersedia semua? Dah bersedia? Okey, sama-sama jawab soalan Okey, dia datang daripada sini. Okey. Inna, apa maksud inna? Sesungguhnya. Alhamdulillah. Okey, sesungguhnya. Betul. Okay, next.
Anhar. Apa maksud anhar? Berkorbanlah. Oh, bagus. Engkau berkorbanlah. Okey, bagus. 2 benar. Okey, masa di sini 2 minit je ni. Kalau kita lambat. Al-Kautsar. Nikmat. Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Yang banyak. Kamu ni. Allah bagi kamu akal yang cergas, yang dapat mengingat cepat. Itu nikmat juga. Inna Sungguhnya. sesungguhnya kami. Bagus kamu. Tengok 3 soalan betul belaka. Ini pelajar MTT memang hebat. Mengalahkan orang Jepun dan Korea. Yang bangga-bangga mereka kata mereka hebat. Sebenarnya pelajar MTT lagi hebat. Aqtaina, Kami telah berikan. kami telah berikan. Okey, bagus. Tengok pelajar MTT hebat. 4 soalan. Okey, abtau. Bagus. Ya terputus. Okey, bagus. Fa. Maka. Maka. Okey, bagus lagi. Okey, kita kesuntukan masa sekarang ni. Ya. Okey. Bagus Tuhan engkau. Okey. Okey, masa tak mengizinkan. Okey, bagus. Engkau. Okey, bagus. Oh, masa sikit lagi masa. Solli. Okey, bagus. Engkau solatlah. Sikit lagi kita. Oh, masa nak habis dah. Allah sayang. Aduh. Tak sempat habis dah. Mungkin kita lambat tadi tak? Tak apalah sebab Ustaz tanya kamu sebab tapi nanti kamu buat soalan, kamu akan buat lajulah. Ni skor dapat 10. Masa 2 minit Okay, nanti kamu tulis nama lah. Leaderboard ni kamu tulis nama kamu. Contohnya nama kamu ialah Lutfi. Lutfi nama kamu. Tapi kamu kena tulis juga nama kelas. Jangan nama Lutfi saja. Dalam dunia tu ramai nama Lutfi. Jadi kamu kena tulis kelas apa kamu terlibat. Contohnya kamu kelas 2 Asim. 2 Asim mana boleh? 2 Asim kelas Muslimat. Kamu pun kena buat betul. Contohnya dia kelas 2 IA. Contoh je ni. Ataupun dia kelas 2 Imam Syafi'i. Contohnya tak ada sekolah kita tapi tak apa. Ustaz buat contoh je. Lutfi kelas apa? Imam Syafi'i. Contoh je. Kamu tulis lah. Sini kena adalah selang sikit. Kalau tidak orang tak tahu lah. Okey. 2 kena buat situ. Sekarang sikit. Okay. Boleh gitulah. 2 Imam Syafi'i contohnya. Iman I-S. Ini contoh je lah ni. Okey, betul kamu enter sini. Nama kamu akan naik ke depan. Oh, tengok Lutfi 2 is. Okey, lepas ni kamu kena yang lain-lain pastikan kamu kena letak nama kamu di sini. Letak nama kamu biar terpapar nama kamu sini. 2 IS ke rupanya apa-apa semua. Tingkatan 1 pun akan masuk juga. Tingkatan 3 pun akan masuk. Kamu akan berlumba-lumba macam sukan lah kira. Macam sukan Kita tengok masa. Dan juga kena betul lah. Okey. Okey, sebenarnya pelajar banyak lagi permainan yang kamu boleh main di sini. Nanti kamu boleh pilih permainan. Tapi ada permainan yang tidak sesuai pun ada. Permainan yang sesuai pun ada. Contohnya kamu suka makan. Tadi kamu tak makan lagi. Kamu lapar ke siang pula Ustaz rasa. Jadi kamu nak main game yang makan-makan. Boleh? Okey, jom kita makan. Okey, sebelum kamu nak makan, kamu tengok dulu apa makanan yang kamu nak makan. Aqtaina. Apa maksud aqtaina? Aqtaina maksudnya kami telah berikan. Tadi tak? Kamu dah jawab tadi. Okey, ini kamu. Kamu kena bergerak dia. Kamu jangan pergi tempat lain. Jangan pergi kat situ, nanti bazir masa. Bazir masa tu. Kamu cari dekat, kami telah berikan. Tapi kena jaga ni. Ini makhluk ni memang dia suka makan kamu pula. Nanti kamu kena makan pula. Tadi kamu nak makan. Tapi sekarang tengok. Sudah. Kamu telah terperangkap ni, kamu lagi. Nasib baik yang ni binatang ni duduk situ. Okey, sekarang kamu nak pergi tempat kamu ialah kami telah berikan. Okey, kamu turun. Okey, kamu pergi sana. Okey, sekarang kamu dah nak sampai lah. Okey, masuk sini. Okey, betul. Okey. Mudah saja permainan ni lah. Inilah nyawa kamu. Kalau 3 kali kamu kena, kamu tak boleh main lah. Kalah lah. Okey, seterusnya kedua pelajar-pelajar kedua. Masa ni kena nanti Ustaz tanya. Syani'ah maksudnya ialah orang yang membenci. Kamu kena pergi sini Jangan pergi sini. Sini salah. Okey, kamu kena pergi sekarang. Bila baca bismillah lu semua game tadi. Tak baca bismillah tu. Cuk situ. Okey betul.
Okey. Game ini pun best juga. Okey, kamu main lagi game lain pula. Sikit-sikit je lah. Kamu jangan pergi kat show ni banyak pula cerita dia. Okey, kamu pergi dekat match up pula. Match up. Okey, match up ni apa pula permainan game ni? Macam-macam Ustaz Fendi buat pada kamu supaya kamu jadi pandai bijak untuk menghafal surah Al-Kautsar. Okey, jom kita naik angkasa tadi ya. Kapak angkasa. Okey, kita pergi ke betul macam ni pula permainan dia. Best juga macam ni. Hari ni letak-letak aje macam parking kereta lah. Kali nanti kamu ada lesen kereta. Okey. Wah maksudnya dan. Kamu ambil kereta kamu. Zoom. Parking molek. Pop. Macam tu. Okey, kak. Kamu dah je. Kak maksudnya ialah kak. Bawa kereta kamu molek-molek sikit. Parking molek-molek. Pop. Apa lagi? Fa. Cari mana mudah dulu. Fa. Okey, fa. Wah, dia. Laju lah bawa kereta ni. Sesungguhnya, inna bawa. Inna, engkau bersolatlah. Salli. Kamu semakin laju dah. Sebab kamu dah biasa bawa kereta, maka kamu akan bawa laju lah. Sebelum ni kamu bawa slow je. Okey, apa dia? Apa tu? Yang terputus. Abtar. Okey. Engkau berkorbanlah. Salli. Engkau berkorbanlah. Anhar. Okey. Syanika, orang yang membenci syanika. Kamu semakin laju dah sebab kamu dah main banyak. Jadi pengalaman kamu insya-Allah membantu kamu untuk memahirkan kamu. Okey, tu kamu submit answer. Dia dah right. Secara automatik dia right. Okey, bila kamu dapat betul sekali, jangan lupa kamu apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan lupa. Kamu kena ucap subhanallah, tasbih kepada Allah dan juga alhamdulillah, dan kamu sujud, kamu kena beristighfar, alhamdulillah, astaghfirullahalazim. Sebab kejayaan kamu menghafal 13 perkataan dalam surah Al-Kautsar. Okay. Kita dah lebih masa dah. Lebih masa. Kita apalah. Setakat ni hari ni surah Al-Kautsar, insya-Allah kamu kena kuasai lah. Minggu depan kamu cuti pengar lah. Jangan cuti tak belajar. InsyaAllah kalau Ustaz ada masa, Ustaz akan buat kelas ya. Kamu sentiasa kena tengok lah dekat grup Telegram tu. Mungkin lepas ni Ustaz akan buat surah As-Sajadah. Tak apa. Kalau kamu tidak ada dalam silibus kita boleh sebab surah As-Sajadah ni dibaca dalam solat hari Jumaat. Pada mungkin Ustaz akan buat surah Al-Kahfi. Kamu kena sertai sama lah. Boleh ya? InsyaAllah. Okey, bagus. Okey, kalau masa tak mengizinkan kita. Okey. InsyaAllah kita berhenti di situ dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Jadi kedatangan insyaAllah Ustaz akan post dalam Telegram nanti. Okey, kita berhenti di situ dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih Ustaz. Ayat hadir boleh tengok rakaman. Nanti Ustaz akan postkan rakaman nanti. Kita rakam ni. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Allah sayang kamu semua. Terima kasih Ustaz. Allah sayang kepada nama apa ni anak Ustaz Amaludin? Lupa sama Ustaz. Anas. Allah Akbar. Anas. Nama sahabat Nabi tu Anas bin Malik tu. Anas ya. Okey. Okey, jumpa lagi ya. Selamat Hari Raya. Bagus. Selamat Hari Raya. Ustaz pun lupa nak ucap selamat Hari Raya tadi. Okey. InsyaAllah saya jumpa.